Salah satu aset terbesar sesebuah pasukan adalah memiliki ketua yang berwibawa. Di Liverpool, kita pernah menikmati kewibawaan Steven Gerrard satu ketika dulu, dan kini kita masih mempunyai seorang pemimpin yang berwibawa, iaitu Virgil van Dijk. Hari ini, kita akan menyelami perbezaan gaya kepimpinan dua ikon Liverpool yang tidak asing lagi, Steven Gerrard dan Virgil van Dijk. Walaupun kedua-duanya memegang peranan sebagai kapten, pendekatan mereka dalam memimpin pasukan mempunyai keunikan tersendiri. Jadi, mari kita kupas dengan lebih mendalam bagaimana mereka membawa Liverpool ke puncak kejayaan. Steven Gerrard dan Virgil van Dijk, dua nama besar dalam sejarah Liverpool. Gerrard, anak jati Liverpool, memulakan kerjayanya bersama The Reds pada tahun 1998 dan menjadi kapten pada tahun 2003. Beliau dikenali dengan semangat juang yang tinggi dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada kelab. Manakala Virgil van Dijk, walaupun bukan produk Akademi Liverpool, telah pun menunjukkan kepimpinan yang luar biasa sejak menyertai kelab ini pada tahun 2018. Dilantik sebagai kapten pada tahun 2023, beliau membawa ketenangan dan kestabilan di barisan pertahanan. Namun, apakah yang membezakan gaya kepimpinan mereka? Kehebatan Gerrard dan juga Van Dijk ini bukan hanya dirasai oleh peminat Liverpool, malah mereka juga mendapat pengiktirafan daripada pundit dan pemain yang pernah bermain bersama mereka. Rafael Benitez, bekas pengurus Liverpool, berkata, "Sekarang saya boleh katakan saya pernah melatih Cristiano Ronaldo dan Frank Lampard, dan tiada siapa yang lebih baik daripada Steven Gerrard." Michael Owen pula, yang merupakan bekas pemain sepasukan Gerrard dan juga penganalisis bola sepak, pernah berkata, "Saya telah bermain bersama beberapa pemain bola sepak terhebat dalam generasi saya, tetapi tiada siapa yang setanding dengan Steven Gerrard." Wayne Rooney, bekas kapten England, juga pernah berkata, "Saya harus mengatakan Steven Gerrard adalah rakan sepasukan England yang terbaik bagi saya. Dia pemain yang luar biasa dan pemimpin yang sangat berwibawa." Tentang Virgil van Dijk juga, Phil Jones pernah berkata. Phil Jones merupakan bekas pertahanan Manchester United. Beliau berkata, Virgil van Dijk adalah salah satu bek terbaik dalam sejarah Liga Perdana. James Milner, merupakan rakan sepasukan di Liverpool, pernah berkata, Virgil van Dijk adalah pemain yang luar biasa, memberikan ketenangan dan keyakinan kepada pasukan. Pat Lijnders, merupakan penolong pengurus Liverpool di era Klopp, pernah berkata, Virgil memberikan kestabilan kepada seluruh pasukan. Gaya kepimpinan Steven Gerrard, semangat dan inspirasi. Gerrard dikenali dengan gaya kepimpinan berasaskan semangat dan inspirasi. Beliau sering menjadi sumber motivasi kepada rakan sepasukan melalui aksi-aksi cemerlang di atas padang. Siapa yang boleh melupakan gol ikoniknya dalam perlawanan akhir Liga Juara-Juara 2005 yang membangkitkan semangat pasukan untuk bangkit daripada ketinggalan 3-0. Gerrard memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam setiap perlawanan. Beliau tidak teragak-agak untuk mengambil tanggungjawab, terutamanya dalam situasi genting, dan ini menjadikannya simbol keberanian dan ketabahan bagi pasukan. Gaya kepimpinan Virgil van Dijk, ketenangan dan strategi. Sebaliknya, Van Dijk membawa pendekatan yang lebih tenang dan strategik. Sebagai seorang pertahanan tengah, beliau mempunyai pandangan menyeluruh terhadap permainan, membolehkannya mengarahkan rakan sepasukan dengan efektif. Ketenangannya di atas padang membantu menstabilkan pasukan, terutamanya dalam situasi tekanan tinggi. Van Dijk juga dikenali dengan kemampuannya membaca permainan lawan dan membuat keputusan yang bijak, memastikan pertahanan Liverpool sentiasa kukuh
Pendekatan analitikalnya membolehkan beliau mengatur strategi dengan berkesan menjadikannya pemimpin yang dihormati oleh rakan sepasukan. Perbezaan ketara antara kedua-dua pemimpin ini terletak pada pendekatan mereka terhadap kepimpinan. Gerrard cenderung menggunakan pendekatan emosional, memanfaatkan semangat dan emosi untuk memotivasikan pasukan. Beliau sering menunjukkan ekspresi emosi yang kuat, sama ada kegembiraan selepas menjaringkan gol atau kekecewaan apabila pasukan tidak bermain dengan baik. Pendekatan ini membantu membangkitkan semangat juang dalam pasukan, terutamanya dalam situasi yang sukar. Sebaliknya, Van Dijk lebih rasional dan tenang dalam pendekatannya. Beliau jarang menunjukkan emosi yang berlebihan di atas padang. Sebaliknya, fokus kepada analisis permainan dan membuat keputusan yang tepat. Pendekatan ini membantu mengekalkan kestabilan pasukan, memastikan mereka tidak terpengaruh oleh tekanan emosi dan dapat bermain dengan konsisten. Pengaruh terhadap pasukan, motivasi versus kestabilan. Gaya kepimpinan Gerrard yang berasaskan semangat dan inspirasi seringkali membawa kepada lonjakan prestasi pasukan dalam situasi genting. Rakan sepasukan terinspirasi oleh dedikasi dan komitmennya yang mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik di atas padang. Namun, pendekatan ini juga boleh menyebabkan pasukan terdedah kepada tekanan emosi, terutamanya apabila berhadapan dengan kekalahan atau prestasi yang kurang memuaskan. Van Dijk dengan pendekatan yang lebih tenang dan strategik membantu mengekalkan kestabilan pasukan. Rakan sepasukan merasa yakin dengan kehadirannya di barisan pertahanan, mengetahui bahawa mereka mempunyai pemimpin yang mampu membuat keputusan bijak dan menjaga kestabilan permainan. Namun, pendekatan yang terlalu rasional mungkin kurang memberikan suntikan semangat yang diperlukan dalam situasi tertentu. Kekuatan utama Gerrard terletak pada semangat juangnya yang tinggi dan keupayaannya untuk menginspirasi rakan sepasukan. Beliau mempunyai kemampuan teknikal yang luar biasa dengan rembatan jarak jauh yang sering menghasilkan gol-gol penting. Selain itu, versatility beliau membolehkannya bermain di pelbagai posisi di tengah padang, memberikan flexibility taktikal kepada pasukan. Namun, pendekatan emosional Gerrard kadang-kala boleh menjadi pedang bermata dua. Dalam situasi tertentu, emosi yang berlebihan boleh mempengaruhi keputusannya di atas padang yang mungkin membawa kepada kesilapan. Contohnya, insiden tergelincir yang terkenal pada tahun 2014 yang menyumbang kepada kegagalan Liverpool meraih gelaran Liga Perdana Inggeris. Van Dijk dikenali dengan ketenangannya di atas padang yang membantu menstabilkan pertahanan Liverpool. Beliau mempunyai keupayaan fizikal yang mengagumkan dengan ketinggian dan kekuatan yang memudahkannya mengatasi penyerang lawan dalam situasi bola udara. Kemampuannya membaca permainan membolehkannya memintas serangan lawan dengan efektif. Namun, pendekatan rasional dan tenangnya kadang-kala boleh dilihat sebagai kurang bersemangat yang mungkin mempengaruhi semangat juang pasukan dalam situasi tertentu. Selain itu, kecederaan yang dialaminya pada musim 2020-2021 menunjukkan bahawa kehilangan beliau boleh memberi kesan besar kepada kestabilan pertahanan pasukan. Kedua-dua Steven Gerrard dan Virgil van Dijk telah menunjukkan bahawa terdapat pelbagai cara untuk menjadi pemimpin yang berkesan dalam bola sepak. Gerrard dengan semangat dan inspirasinya serta Van Dijk dengan ketenangan dan strateginya. Kedua-dua telah membawa kejayaan kepada Liverpool dengan cara mereka tersendiri. Ini menunjukkan bahawa tiada satu pendekatan yang betul atau salah dalam kepimpinan. Yang penting adalah bagaimana pemimpin tersebut menyesuaikan gaya mereka dengan keperluan pasukan dan situasi yang dihadapi. Akhir kata,
Kepimpinan dalam bola sepak adalah seni yang kompleks, memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pasukan dan keupayaan untuk menyesuaikan pendekatan mengikut keperluan. Sama ada melalui semangat yang membara atau ketenangan yang menenangkan. Yang penting adalah membawa pasukan menuju kejayaan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kandungan menarik mengenai Liverpool. You will never walk alone. Saya tinggalkan anda dengan satu persoalan. Apa akan jadi kalau Gerrard dan Van Dijk bermain sama-sama sekarang? Sila tinggalkan komen anda di bawah. Terima kasih kerana menonton sampai habis.